Tapi ibu dia larang sebab ibu dia cakap ustaz lah punca kepada semua masalah ni. Tanpa pengetahuan Hakim dan ayahnya, ibu Hakim bawa Wati berjumpa dengan seorang bomoh untuk rawat Wati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ini saya akan sambung cerita Mangsa Gila Isim part 2. Tapi kali ni part ni video ni pendek sikit lah, sebab saya tak perasan pula yang video lepas tu kalau sambungkan sikit lagi dah habis. Aduh, sorry. Yang mana belum subscribe tu sila subscribe sekarang dan tekan notification sekali. Yang mana nak beli lampu benang ni, saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Surah. Setelah berbual lebih kurang, Ustaz minta diri untuk pulang. Kemudian Ustaz melangkah keluar dari rumah Hakim menuju ke arah kereta sambil fikir macam mana nasib Wati nanti. Memang susah nak rawat pesakit yang dah terjebak dengan masalah gila isim ni. Ramai pesakit gila isim ni tak sembuh sebab mental dan jiwa mereka telah terganggu. Ustaz hanya mampu berdoa untuk kesembuhan Wati. Sampai rumah, Ustaz sujud syukur dan fikirkan kembali tentang pengalaman yang dia dapat pada malam tu. Allah tak paksa kita untuk selesaikan masalah seseorang dengan kemampuan kita, tapi Allah suruh kita belajar sesuatu supaya kita boleh jadikan tauladan di kemudian hari. Entah kenapa malam tu Ustaz tidur tak berapa nak nyenyak macam biasa. Dia bermimpi ada 3 orang perempuan. Wati tengah duduk, kepala dan bajunya berlumuran darah sebab dicucuk oleh ibunya sendiri guna batang kayu tajam yang penuh dengan ukiran zikir hingga tembus. Jiwa Ustaz mengatakan itulah zikir bid'ah yang diamalkan oleh Wati selama ni hingga menyebabkan kepalanya tak dapat lagi menerima ilmu-ilmu yang baik. Cuma Ustaz tak tahu apakah maksud ibu Wati sendiri cucuk kepala Wati hingga berdarah. Seorang lagi perempuan dalam mimpi tu ialah perempuan yang Ustaz nampak tengah duduk dekat buaian rumah Hakim tu. Perempuan tu tengah pegang kepala ibu Wati dengan kuat hingga kepala ibu Wati nak pecah dan mengalir darah pada tangan dan lengan perempuan tu. Kemudian Ustaz terjaga dari tidur dan terus baca doa-doa pelindung. Lepas tu dia solat sunat 2 rakaat dan sambung tidur semula. Lepas kejadian malam tu, Hakim dan ayahnya tak hubungi Ustaz untuk cerita tentang perkembangan terbaru Wati atau buat temu janji untuk rawat Wati. Ustaz cuma doakan semoga Wati kembali pulih seperti biasa dan mula menjalani kehidupan macam orang lain. Sampailah suatu ketika sekitar 2 bulan lepas Ustaz rawat Wati, Ustaz dapat panggilan telefon dari Hakim lepas solat Zuhur.
Dalam perbualan tu, Hakim beritahu yang Wati telah meninggal dunia dan minta ustaz datang ke rumah untuk tolong tengok-tengokkan bilik Wati sebelum mereka nak kemas-kemaskan barang dalam bilik tu. Tanpa buang masa, ustaz terus ke rumah Hakim. Sampai dekat rumah Hakim, ada beberapa orang anggota keluarga Hakim tengah berbual-bual. Lepas bagi salam, Hakim terus bawa ustaz ke dalam bilik Wati. Dari jauh dah terhidu bau busuk. Tekak ustaz terasa loya. Ustaz terus baca surah kursi dan masuk dengan kaki kanan. Ayah Wati tengah kemas katil Wati dan bersuara, "Assalamualaikum ustaz." "Waalaikumsalam pakcik. Ustaz tengok-tengoklah dulu keadaan bilik Wati ni. Pakcik cuma nak minta tolong ustaz bagi pendapat nanti." "Baiklah pakcik." Ustaz mula perhati setiap sudut bilik Wati tu. Agak menyeramkan. Di setiap sudut dinding bilik tu dilekatkan dengan potongan ayat Al-Quran dan Al-Quran yang dikoyak. Atas lantai pula penuh dengan muntah. Atas katil ada bekas air kencing dan tai. Lantai basah dan berbau. Ustaz terkejut bila nampak bangkai seekor kucing yang dah mula mereput atas meja. Lepas tu cepat-cepat ustaz keluar dari bilik Wati, diikuti oleh Hakim dan ayahnya. Ustaz bersuara, "Pakcik, Hakim, InsyaAllah bolehlah kalau pakcik nak kemas-kemaskan bilik Wati lepas ni. Buang apa-apa yang patut. Tapi pakcik, Hakim, kenapa Wati boleh jadi macam ni?" Hakim dan ayahnya pandang ustaz dengan wajah yang sunggul. Kelihatan mereka sangat penat dan mata mereka nampak merah. Mungkin kesan menangis yang berpanjangan. Lepas tu Hakim mula bercerita. Menurut Hakim, lepas berubat dengan Ustaz Malik 2 bulan lepas, Wati mula tunjukkan perkembangan positif. Kemudian mereka bawa Wati jumpa doktor pakar dan dirawat selama sebulan. Mereka juga ada bawa Wati jumpa dengan kaunselor untuk bantu Wati. Semuanya berjalan lancar pada mulanya. Tak lama lepas tu Hakim dan ayahnya bercadang untuk bawa Wati berubat dengan ustaz. Tapi ibu dia larang sebab ibu dia cakap ustaz lah punca kepada semua masalah ni. Tanpa pengetahuan Hakim dan ayahnya, ibu Hakim bawa Wati berjumpa dengan seorang bomoh untuk rawat Wati. Bomoh tu cakap ustaz telah sesatkan fikiran Wati dan bomoh tu suruh Wati amalkan semula zikir-zikir yang diberikan oleh syaitan dalam mimpinya. Mulanya Wati menolak, tapi bila dipaksa oleh ibu dia dengan Tok Bomoh atas alasan untuk kebaikan, Wati mula amalkan zikir tu semula. Akibatnya Wati jadi semakin teruk. Dia dah tak kenal anggota keluarganya sendiri. Ibu Hakim tetap salahkan ustaz atas apa yang berlaku pada Wati. Ayah dan ibu Hakim selalu bertengkar tentang hal ni depan Wati, menyebabkan fikiran Wati semakin terganggu. Akhirnya Wati semakin teruk. Tak terurus, dia makan dan minum taiknya sendiri. Kadang-kadang Wati gigit jarinya sehingga berdarah. Kepalanya hampir botak sebab dia makan rambutnya sendiri. Berat badan jadi susut, terlalu kurus. Mereka dah tak dapat kawal lagi tingkah lakunya. Sebagai seorang abang, Hakim sangat sedih atas kehilangan Wati. Tapi dalam pada masa yang sama, dia rela Wati pergi sebab tak sanggup tengok penderitaan Wati. Cuma satu perkara yang membuatkan Hakim rasa puas hati dan bersyukur kepada Allah, iaitu petang sebelum Wati meninggal dunia, Hakim dengan ayahnya pecah masuk bilik Wati sebab Wati kunci diri dari dalam dan dah beberapa hari Wati tak keluar bilik. Mereka tak lagi gari tangan dan kaki Wati sebab dah melecet hingga berdarah dan menanah. Sebelum ni Wati tak pernah kunci biliknya. Masa ayah Hakim masuk dalam bilik Wati, Wati dah terbaring lemah atas lantai. Ayah Hakim pangku Wati dan suruh Hakim panggil ibu dekat dapur. Ketika itu Wati dah terlampau lemah. Wati bertanya pada ayah Hakim dekat mana ibu dia. Lepas ibu dia datang, Wati bertanya pada ayahnya, adakah semua dosa-dosanya diampunkan Allah sekiranya dia bertaubat? Ayah Wati cakap, ya. Kemudian Wati peluk kedua orang tuanya dan sempat mengucap sebelum hembuskan nafas terakhir. Hakim tak dapat teruskan kata-katanya. Ustaz hanya diam diri, bagi ruang pada Hakim untuk menangis sepuas-puasnya. Tanpa sedar, Ustaz pun menangis. Begitu juga ayah Hakim, menangis terseduh-seduh. Kemudian Ustaz Malik bersuara, "Pakcik, Hakim, insyaAllah Allah akan ampuni dosa Wati kerana sempat bertaubat.
Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah telah bukakan hati Wati untuk pulih kembali dan sempat bertaubat walaupun dalam keadaan terlalu lemah. Adakah Allah akan terima Wati dengan cara mengampuni dosa Wati, Ustaz? InsyaAllah, pakcik. Lepas tu Ustaz minta izin untuk pulang. Kelihatan Ibu Hakim perhati Ustaz dari celah-celah tingkap rumah sambil bersembunyi. Ibunya mungkin masih marahkan Ustaz lagi. Ustaz tak marah ibunya, asalkan ibunya tak berdendam. Nanti bertambah pula masalah yang lain pula. Semoga Allah bukakan hati ibunya untuk memahami apa sebenarnya yang berlaku dan apakah kesannya kalau kita minta pertolongan dari bomoh. Sepanjang perjalanan balik ke rumah, Ustaz renung kembali peristiwa yang dialami oleh keluarga Wati. Berminggu-minggu juga untuk dia lupakan kisah ni. Semua ni Ustaz jadikan pengajaran dan pengalaman. Ya Allah, kesian Wati kan. Disebabkan maknya terlalu ikutkan perasaan sampai meninggal si budak Wati ni. Kalau tak dah elok dia. Semoga Allah merahmati dan melindungi kita dari ujian-ujian seperti ini. Amin. Okey, kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh hantarkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.